Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini dengan limpah dan kurnianya serta izin daripadanya. Maka di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelapangan untuk kita sama-sama berada di dalam pengajian Laman Ilmu ini, walaupun pengajian ini secara online ataupun secara di dalam talian. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah kita akan meneruskan lagi pengajian kita di dalam membahaskan sifat 20. Dan dia merupakan sifat yang wajib bagi Allah, yang mana sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Satu persatu daripadanya yang mesti diketahui secara tafsil, yakni secara detail 20 sifat yang jadi masalahnya kalau langsung tak belajar. Jadi kita akan masuk kepada sifat qidam. Kita akan masuk dalam membahaskan sifat qidam Allah Ta'ala. Apa makna qidam? Qidam maknanya sedia. Allah Ta'ala, maksudnya Tuhan itu ada sedia kala lagi dah. Selama-lamanya ada lagi dah. Punyalah sedia dan selama-lamanya ada lagi dah. Tuhan itu dengan tidak bermula adanya. Walaupun sebelum ada sesuatu, Tuhan ada dah. Tetapi dengan bermula baginya, bagi adanya itu, jadi tak betul lah kefahamannya. Jadi marilah sama-sama kita belajar mengulang kaji dalam mencari kefahaman berkaitan sifat-sifat Tuhan. Mudah-mudahan kita boleh kenal Tuhan. Jadi bila mana kita nak belajar ilmu tauhid ini, biarlah kena dengan saluran dia, jalan dia. Biarlah selari dengan aliran kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi ilmu tauhid yang sepatutnya dipelajari mestilah diajari oleh mana-mana guru, iaitulah menggunakan kitab-kitab tauhid yang muktabar, yang dikatakan dikarang oleh ulama-ulama yang berfahaman ahli sunnah, seperti mana kitab-kitab Jawi yang dikarang oleh ulama-ulama Nusantara. Jadi susah dah kita nak jumpa kitab-kitab dikarang seperti ini. Jadi bila mana kita nak belajar ni, biarlah kita belajar dengan ada kitab. Janganlah tak ada kitab. Biarlah kita ada kitab untuk kita jadikan panduan dan rujukan kita. Jadi setelah kita faham apa yang telah kita pelajari ini, agar kita dapat mengulang kaji semula, selepas itu kita dapat meneruskan lagi, dapat kita menyebarkan lagi ilmu-ilmu yang kita faham ini.
terutamanya orang-orang yang menjadi kewajipan, iaitu di bawah tanggungan kita, iaitu anak-anak, isteri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, qidam maknanya sedia. Maknanya Allah Ta'ala itu ada sedia kala lagi dah. Maka hakikat qidam Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Jadi sifat qidam ini sifat yang menafikan, yang menolak Allah Ta'ala itu ada dengan bermula. Jadi ia menafikan Tuhan dengan ada permulaan. Itulah sebab dipanggil dengan sifat qidam ini, dipanggil dengan sifat salbiyah. Maka sifat salbiyah itu sifat yang menafikan, yang mana menafikan perkara-perkara yang tak patut, yang tak layak bagi Tuhan. Bagi qidam, dia menafikan yang mana Tuhan itu ada permulaan. Tak layak sama sekali hal keadaan adanya Tuhan dengan bermula. Jadi janganlah ditanya lagi macam mana kalau makhluk ini orang datang cerita pada kita ada satu makhluk yang baharu dengan ada tidak bermula. Akal kita tak boleh terima, jadi tak logik lah. Jadi setiap yang ada dengan bermula ini bermakna dia bersifat. Jadi setiap yang ada dengan tidak bermula ini bermakna dia bersifat qidam. Jenis yang qadim, sama seperti mananya Tuhan. Kalau makhluk ini adanya dengan bermula, sebab itulah dia dikatakan baharu. Sebab yang katakan makhluk ini baharu, sebab dia ada dengan bermula. Sebelum dia ada tu, dia pernah tak ada. Selepas tu barulah ada. Bermakna cara dan bentuk dengan ada dia tu, dengan adanya bermula. Setiap perkara yang ada dengan bermula, maka dia tak layaklah dipanggil baharu. Setiap perkara yang ada dengan bermula itu, maka dia layaklah dipanggil baharu. Jadi Tuhan ini kita katakan Jadi Tuhan ini kita katakan dia bersifat qidam kerana hal keadaan adanya itu dia tidak bermula. Keadaannya sedia kala lagi dah ada dah. Selama-lama lagi dah ada dah keadaan Tuhan itu. Bahkan Tuhanlah yang menjadikan segala-galanya yang ada ini. Segalanya sesuatu yang ada ini. Sekalian makhluklah yang ada ini. Jadi Allah lah yang mengadakan. Allah lah yang menciptakan. Bukanlah sesuatu itu terjadi dengan sendiri. Maka walaupun begitu, jadi adanya Tuhan itu lebih dahulu dengan setiap apa yang sesuatu. Dari segi hukum, sifatnya begitulah. Takkanlah Tuhan yang mengadakan sesuatu itu yang lebih dahulu ada daripada Tuhan. Mana boleh jadi macam tu? Salah tu. Maka dengan adanya Tuhan itu, selama-lamanya tidak bermula. Jadi kita letaklah keyakinan kita itu terhadap sifat qidam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi bila mana kita yakin begitu, termasuklah faham dan yakin kita itu di atas garisan ataupun jalan aliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagi ilmu usuluddin ini, ilmu tauhid ini, ilmu dulu-dulu dikatakan ilmu usuluddin. Sebagaimana juga itu ilmu fiqh, furu'uddin. Begitu juga ilmu tasawuf, ihsanuddin. Tapi lebih dikenali hari ini ilmu usuluddin ini dengan ilmu tauhid. Cuma dipanggil begitu sebab bersesuaian dengan keadaan ilmu itu. Kalau usul tu dua kalimah itu, usul din
Usuluddin, usul tu maknanya pokok, pangkal, asal. Ad-din itu agama. Jadi bermakna betapa pentingnya ilmu tauhid itu di sisi agama sehingga dinamakan sebagai dasar bagi agama. Sebagai pokok pangkal bagi agama. Kerana apa? Kerana dia membicarakan tentang akidah, soal iman. Jadi kita ni kalau mengaku Muslim tapi iman rosak, amalan je banyak, iman rosak, jadi semua amalan kita itu akan jadi sia-sia. Seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Dia akan jadi sia-sia sahaja. Bagi ilmu usuluddin ini, ada suatu perkara yang mana pada maknanya sama, iaitu qadim dan azali. Jadi kalau dari segi maknanya sama, walaupun dari perkataannya berbeza, jadi ada qadim dan ada azali, yang mana pada maksudnya sama. Kalaulah disebut sejak azali lagi, jadi maksudnya sama dengan yang qadim. Selama-lama lagi dah. Tetapi pada pendapat sebahagian ulama', ia ada beza. Beza qadim dan azali ini, jadi qadim ini ia tertentu pada yang maujud sahaja. Qadim ini tertentu kepada yang maujud sahaja. Maka selayaknya untuk qadim ini untuk perkara yang ada sahaja. Sebaliknya pula, untuk yang perkara tidak maujud, tidak ada pula, tidaklah boleh dikatakan qadim. Jadi di situlah ada perbezaannya. Yang mana perkara-perkara maujud ini ia dikatakan qadim, seperti sifat qudrat Tuhan, iradat Tuhan dan lain-lain lagi. Kerana apa? Kerana sifat ini sifat yang wujud, sifat yang ada pada zat Tuhan, sifat-sifat ma'ani itu, maka layaklah dikatakan Tuhan bersifat dengan sifat tersebut. Sedia kala lagi dah ada, selama-lama lagi dah punya sedianya dengan tidak bermula. Maka adapun azali itu dikatakan dia pada yang maujud dan juga pada yang tidak maujud. Azali ini dikatakan, ulama katakan pada yang maujud dan juga pada yang tidak maujud. Jadi perkataan azali ini boleh juga dikatakan pada perkara yang maujud, yakni yang ada, dan juga pada perkara yang tidak maujud, yakni tidak ada. Adapun qadim itu tadi hanya tertentu, hanya layak dikatakan pada perkara yang maujud, yang ada sahaja. Tetapi perkara yang tidak maujud, yang tidak ada pula, tidak boleh dikatakan dengan qadim. Jadi bila mana kita gabung azali dan qadim ini, maka azali ini umum, yakni am. Qadim ini ialah khas. Pada perkara yang azali ini dia umum. Pada perkara yang maujud pun dikatakan azali. Pada perkara yang tidak maujud pun dikatakan azali. Adapun qadim ini dia tertentu pada perkara yang maujud, yang ada sahaja. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi perkara qadim ini dinisbahkan kepada nama, yakni terbahagi kepada 4 bahagian. Perkara qadim itu sering digunakan, dipakai oleh ulama Islam kita. Di dalam kitab-kitab Islam terbahaginya kepada 4. Jadi pertama qadim zati. Qadim zati itu qadim
zat. Maksud zat itu yakni diri. Qadim dari sudut diri, difokuskan kepada diri. Bila mana dikatakan qadim zati itu, adanya zat itu. Selama-lama lagi dah ada zat itu, tidak bermula dengan adanya, iaitu adanya zat Tuhan. Kita tak boleh nak melibatkan qadim zati itu kepada zat yang lain daripada zat Tuhan. Kerana apa? Kerana zat yang lain itu, diri yang lain itu adanya dengan bermula. Bila mana kalau adanya dengan bermula, tidak layaklah dikatakan dengan qadim zati, dan bersalahanlah zat Tuhan itu. Layak dikatakan qadim zati itu kerana apa? Kerana adanya tidak bermula. Jadi adanya zat Tuhan itu dengan tiada bermula. Yang kedua, qadim sifati. Qadim sifati bermaksud qadim yang adanya sifat itu selama-lama lagi dah, dengan tidak bermula. Qadim sifati itu adanya sifat Tuhan itu dengan tiada permulaan. Yang ketiga, qadim idhafi. Qadim idhafi ini dipakai di dalam kitab-kitab Islam oleh ulama-ulama Islam. Qadim idhafi ini yakni idhafi itu maknanya sandaran, mengikut tertib susunan. Qadim idhafi itu iaitu terdahulu sesuatu atas sesuatu. Jadi kalau kita bandingkan dengan sesuatu itu dengan yang lain, bermaksud dahulu dia dengan yang lain. Seperti terdahulunya bapa dari anak. Lahirnya di dunia ini siapa dulu? Lahir anak dulu ke bapa dulu? Jadi dari situlah kalaulah kita banding siapa yang layak dikatakan qadim. Kalau dibandingkan bapa dengan anak, maka kalau qadim secara begitu dinamakan qadim idhafi. Yang keempat, qadim zamani, iaitu qadim yang bergantung kepada masa, iaitu sesuatu yang berlalu masa sekurang-kurangnya setahun. Jadi masa yang dilaluinya itu, jarak masanya itu sekurang-kurangnya jaraknya 1 tahun. Maka barulah layak dikatakan qadim jika dibandingkan dengan sesuatu yang belum sampai lagi setahun. Maka ketika itu tidak layaklah lagi dikatakan qadim. Dan inilah yang dimaksudkan dengan qadim zamani. Maka kesemua qadim-qadim yang disebutkan itu tadi, yang manakah qadim yang hakiki? Jadi manakah qadim yang sebenar-benarnya, sebetul-betulnya qadim yang hakiki itu? Hanyalah 2 sahaja. Yang 2 lagi hanyalah digunakan sekadar perkataan sahaja. Pada hakikatnya tidaklah seperti mana yang digunakan pada qadim hakiki. Jadi qadim yang hakiki itu ialah qadim zati dan qadim sifati. Maknanya pada zat Allah dan pada sifat Allah itu, maka dengan itu kita tak bolehlah katakan qadim hakiki itu kepada yang lain daripada sifat Tuhan dan zat Tuhan. Dan hanyalah layak kita katakan bagi qadim hakiki ini ialah kepada diri Tuhan, sifat Tuhan dan zatnya sahaja. Maka adapun qadim idhafi dan qadim zamani itu tadi tidaklah sama seperti qadim hakiki.
ia hanyalah sekadar perkataan sahaja. Jadi perbandingannya begitulah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah kita masuk kepada dalil akal bagi sifat qidam, iaitu dalil akal Tuhan bersifat sedia. Maksud dalil akal ini kita nak bagi untuk apa? Untuk bagi diri kita ni yakin, betul-betul yakin, di mana untuk kita menambahkan keyakinan kita ini bahawa kita betul-betul yakin yang Tuhan bersifat qidam. Bila mana kita dah boleh yakin yang Tuhan ini bersifat qidam dengan melalui dalil akal, dalil yang dengan secara kita fikir ini, barulah kita boleh katakan iman kita ini iman yang mempunyai dalil, iman yang dikuatkan dengan dalil, iman yang berpandukan dengan dalil. Seperti mana juga iman ilmu yaqin. Iman ilmu yaqin ini iman yang berpandukan merujuk kepada ilmu, bukan semata-mata ikut cakap orang. Jadi iman yang sebegini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dan ada pun dalil Tuhan bersifat qidam, dalil Tuhan bersifat qidam. Jadi bukti yang menunjukkan Tuhan bersifat qidam, bukti Tuhan bersifat qidam itu memang ada sedia lagi dah, tidak dengan bermula adanya. Bagi hujah yang logik secara akal, iaitu sekiranya Tuhan tidak bersifat qidam, maka jadilah ia baharu. Kerana setiap makhluk yang bersifat baharu itu tidaklah ia bersifat qidam. Kalaulah kata Tuhan tidak bersifat qidam, jadi samalah taraf dengan makhluk yang baharu ini. Jadi bila mana kata baharu, maka tak boleh adanya dengan sendiri, kerana setiap yang baharu itu mesti ada yang mengadakannya. Jadi kalaulah sifat Tuhan itu baharu, yang berkehendak kepada yang mengadakannya akan berlakulah padanya, iaitu dua cara. Maka untuk menjadikan Tuhan itu akan berlakulah dua cara yang mana tidak dapat akan adanya sama sekali. Walaupun menggunakan dua cara ini tidak dapat adanya sama sekali. Jadi dengan kedua-dua cara ini memang tidak akan dapat adanya sama sekali, iaitu dur dan tasalsul. Cara dur dan juga cara tasalsul. Maka dengan cara dur ini, dia cara yang berlaku secara pusingan. Contohnya, kita katalah dimulakan dengan Tuhan nombor satu. Kita mula dengan Tuhan nombor satu. Dan dia ni pun jenis baharu. Bila mana kita kata dia jenis baharu, maka dia tidak dapat adanya dengan sendiri. Dan dia juga berhajat, berkehendak kepada yang mengadakan dia, iaitu kepada Tuhan nombor dua. Jadi Tuhan nombor dua pun jenis baharu juga, dan dia pun berhajat, berkehendak kepada Tuhan nombor tiga. Jadi begitulah seterusnya kepada Tuhan nombor empat. Jadi Tuhan nombor empat pun pusing pula kepada Tuhan nombor satu tadi. Jadi inilah berlaku pusingan, sebab dia yang mula-mula, jadi pusingannya begitulah. Akhirnya tak boleh juga Tuhan dengan cara macam ni. Tak boleh juga jadi Tuhan dengan cara macam ni. Kerana kita tak boleh, tak dapat nak tentukan yang mana sebenarnya Tuhan kepada mengadakan Tuhan. Jadi cara dur itu begitulah. Dengan cara dur ini pun tak wujud Tuhan sama sekali. Kalau kita kata
Tuhan itu baharu. Bila mana dia nak ada, mestilah dia berkehendak, berhajat kepada yang mengadakannya. Cara tasalsul ini pula, dia dengan cara bersambung-sambung. Macam kita kata dia ni seperti rantaian, bersambung-sambung. Maka dengan cara macam ni pun tak boleh juga adanya Tuhan. Sebab tak dapat juga nak tentukan yang mana sebenarnya yang boleh kepada mengadakan Tuhan. Sebab dia secara bersambung-sambung tetap juga berhajat, berkehendak kepada yang mengadakannya. Adapun beza dengan makhluk ini, kita ni tidaklah terlibat kepada dur dan tasasul kerana Tuhan itu sendiri yang mengadakan kita. Jadi kita fahamlah bahawa Tuhan itu bukanlah baharu. Maka kalaulah Tuhan itu tidak baharu, jadilah Tuhan itu bersifat qidam. Maknanya Tuhan itu adanya dengan tidak bermula. Jadi kesimpulannya jelaslah bagi fikiran kita di dalam memahami, menambahkan lagi keyakinan kita terhadap Tuhan itu bersifat qidam. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah itu tadi kita mula dengan dalil akal. Jadi kita masuk pula pada dalil naqal, yakni dalil yang mana Tuhan sendiri telah jelaskan dan nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh, biarlah kita dapat sematkan atau tanam di dalam diri kita daripada mana-mana sifat Allah Ta'ala ini melalui dua dalil, iaitu daripada dalil akal dan juga dari dalil naqal. Jadi akan menghasilkan natijah daripadanya itu yakin kita pada Tuhan, pada mana-mana sifat Tuhan melalui sumber dalil. Ketika itu dipanggil iman. Dengan iman, ilmu yaqin, iman yang mempunyai dalil, bukan kita kata taklid lagi dah. Jadi dalil naqal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhir. Maksudnya Tuhan kata dialah yang awal. Maknanya dengan tidak bermula, dan yang akhir iaitu yang tidak berkesudahan. Awal Tuhan itu dengan tidak bermula, akhirnya dengan tidak berpenghujung. Sentiasa adanya sampai bila-bila masa sekalipun. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi alhamdulillah, saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada pagi ini menjadi manfaat buat kita semua di dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada wabak, balak dan bencana. Jadi saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya, dan saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.